الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sama-sama rapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita pun dah lepas daripada PKP, kemudian kita pindah kepada PKP-B dan sekarang ni kita masuk ke PKP-C, pemulihan. Dan bila disebut pemulihan ni maknanya rantaian COVID-19 ni hampir-hampir putus. Ya, belum putus lagi tapi hampir-hampir putus. Virus masih lagi ada di kalangan kita lagi. Ya, jadi oleh sebab itulah kita masih lagi kena berhati-hati. Ya, dan untuk kita lebih berhati-hati, kita kena patuh SOP yang telah ditetapkan oleh PKM. Kerana menunjukkan kita tidak takut kepada virus. Kita tak takut kepada virus. Pasal virus itu makhluk macam kita. Dia tak boleh menyakitkan makhluk dan apatah lagi dah tak boleh mematikan makhluk. Yang menyakitkan makhluk ialah Allah Ta'ala. Yang mematikan makhluk ialah Allah SWT, bukan virus. Jadi yang kita takut ialah Allah SWT. Jadi bukan maksud kita tidak takut kepada virus ini kita boleh langgar bantang larang. Ya? Kita tidak takut kepada virus, kita takut kepada Allah Ta'ala, maka kita hendaklah ikut perintah-perintah Allah SWT. Jadi perintah-perintah Allah Ta'ala berkenaan dengan penyakit ini, ya, Allah sebut dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadis ini. Ya, Allah Ta'ala sebut, la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ya, maksudnya kalau penyakit itu berbahaya, jadi janganlah kita dekati. Itu arahan ataupun panduan daripada Allah SWT. Ya, panduan daripada Nabi SAW. Nabi kata la adwa wala tiyarata wala hammah. Tidak ada penyakit yang berjangkit. Wala adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit. Wala tiyarata, dan tidak ada burung yang boleh membawa sial majal. Ya, kemudian wala hammah, ya, wala safara, dan tidak ada bulan safar yang boleh mendatangkan nahas di dalam bulan safar. Tapi Nabi kata kat situ apa? Wa firra minal majzum.
larilah kamu daripada penyakit kusta. Kama tafiru minal asad, sebagaimana kamu lari daripada singa yang garang. Jadi Nabi perintahkan kita supaya lari daripada penyakit. Walaupun penyakit tak berjangkit, tapi Nabi kata larilah kamu daripada penyakit. Ya. Jadi macam mana kita nak lari daripada penyakit, kita tak tahu. Jadi kita yang tahu hal ehwal penyakit ini ialah PKM, Kementerian Kesihatan. Ya, jadi oleh kerana Kementerian Kesihatan mengetahui hal ehwal penyakit ini, maka dia akan memberikan kita panduan macam mana kita nak menjauhkan diri kita daripada penyakit. Jadi dia pun mengeluarkanlah SOP. Jadi kita pun kena patuhlah dengan SOP. Pasal apa? Pasal kita takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Dan macam mana pula kita mematuhi SOP menunjukkan kita takut kepada Allah? Ya, kerana Allah jadikan dalam dunia ini sunnah, sunnatullah. Ya, sunnatullah. Maknanya sunnah Allah, Allah jadikan di atas muka bumi ini ada sebab. Ya, ada sebab dan ada musabab. Jadi oleh kerana ada sebab dan ada musabab, maka kita kena ikutlah sebab dan musabab ni. Ya. Penyakit, kita kalau dekati penyakit sebab, maka akan jadi berpenyakit. Jadi Allah Ta'ala kata berusahalah, berikhtiarlah di dalam kita mengelak daripada penyakit. Jadi kita elak, tuan, kita elak tu kenapa? Kata ikut perintah Allah Ta'ala. Nak dapat ke tak dapat itu kerja Allah Ta'ala. Ya, kita elak mudah-mudahan tak kena. Jadi kita elak tu kalau kita ikut sunnatullah, kita dapat pahala. Kita berusaha tu dapat pahala. Itu tuan-tuan. Ya, Allah tak sia-siakan. Tiba-tiba kita tak kena, alhamdulillah, kita dapat pahala kerana kita mengelak. Kita mengelak kena juga. Apa tindakan kita? Sabar. Dapat pahala ni. Kemudian kita pula berusaha pula untuk mengatasinya dengan redha, dengan sabar. Dapat pahala lagi. Jadi tidak ada yang sia-sia yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Bagi siapa yang tahu, dia tidak akan rasa putus asa. Dan tidak akan rasa kecewa. Kerana dia tahu, kalau dia sabar, dia redha, dia ikut sunnatullah, tetap Allah Ta'ala bagi dia ganjaran. Kalau kita mati dalam keadaan itu, kita mati dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi janganlah kita rasa, tuan-tuan, ramai orang yang komplain, ya, dekat kedai makan boleh dekat-dekat, dekat surau masjid belum boleh dekat lagi. Ya, macam mana kita nak dapat pahala? Apa-apa dia kata, ya, Nabi suruh takut apa-apa. Ya. Jadi oleh kerana kita tak dapat rapat-rapat ni, kita ikut sunnatullah ni kerana SOP, ya. Maka ada orang yang dapat pahala sembahyang berjamaah rapat-rapat walaupun dia tak rapat-rapat. Masa kita duduk 3 bulan kat rumah, tuan, ada orang yang dapat pahala berjamaah, dapat pahala penuh. Dia sembahyang kat rumah, tapi dia dapat pahala berjamaah dekat sini, pahala penuh. 3 bulan ada orang yang dapat pahala sembahyang walaupun dia sembahyang di rumah. Mungkin dekat rumah ni tak ada siapa nak sembahyang berjamaah, main seorang. Tapi Allah Ta'ala bagi pahala penuh di sembahyang berjamaah dekat masjid ataupun dekat surau. Ada orang yang tak dapat. Walaupun dekat rumah dia sembahyang dengan keluarga dia, dia dapat pahala berjamaah dengan keluarga dia lah. Tapi dia tak dapat pahala berjamaah di masjid ini. Dan sekarang ni pula kita tak dapat rapat, tetapi ada orang yang dapat pahala rapat walaupun jarang. Ada orang yang
tak dapat pahala, walaupun tak dapat pahala dan dia pun tak dapat apa-apa. Siapa dia? Iaitu kalau sebelum COVID-19 ni tuan-tuan, memang kita ni lazim datang sembahyang berjamaah. Memang kita lazim, ya, memang lazim datang sembahyang jemaah. Tiba-tiba tak dapat sembahyang jemaah, dia dapat pension penuh. Dia dapat pension penuh. Itu Dr. Muhayyad punya bahasa, tuan-tuan. Ya, maknanya kita dapat pahala penuh. Janganlah kita rasa, alah, lama no kita duduk kat rumah ni, ya, tak dapat sembahyang berjamaah. Ataupun sekarang ni pula, alah, bila pula nak rapat-rapat ni, ya, tak dapatlah kita sembahyang, pahala sembahyang rapat-rapat. Dapat, tuan-tuan. Kalau sebelum ni kita memang lazim datang berjamaah. Ya, semalam ada orang tanya saya, alah, macam mana saya nak sembahyang jemaat ni, macam mana ni, ya. Suruh 40 orang je, ya, memang tak dapat. Pergi masjid pula, kita ni orang tua-tua nak beratur macam mana, sekarang penuh ke kita balik. Saya kata duduk rumah je lah, tak payah datang kita orang tua-tua ni. Dia kata saya ni kalau lama sikit nak terkencing, ya, tengah-tengah beratur nak terkencing lah, payah nak macam mana nak kencing, ya. Masjid tutup tandas je, dekat sesi 11 sampai paku, tuan-tuan, tandas dia. Dahsyat sangat tu, paku tu. Kalau jemaah ni maksudnya nak terberak je, tuan-tuan, sudah ni, ya, terbuang dekat surau ni lah. Janganlah dipaku lah pula, ya. Asal itu keperluan insan, kan, ya, keperluan insan. Saya nak pergi dalam Rompang pagi tadi, tengok-tengok paku, ya. Kita pula tengok-tengok terpaku kita dibuatnya, ya. Ya, bekerja-kerja ke sana kemari. Pasal dekat Jais tadi pagi tadi tak ada air, terpaku lah kita dibuatnya, kan. Satu hari tak minum air, takut, ya. Jadi kita walaupun tak dapat, ya, tapi macam sembahyang Jumaat, tuan-tuan, ya, dekat sini 40 tu, ya. Kat surau saya tu buat giliran 40 jalan ini, lepas tu jalan ini pula bagi peluang jalan ini, ya. Jadi tak dapat dah orang yang pertama tu, tak dapat lah, tunggu jalan dah habis, jalan ini, dah habis jalan kan, baru patah balik, ya. Kita dapat, dapat. Tak apa, jangan tergilan lah, ya. Tak payah lagi kita nak pergi beratur, tiba-tiba sampai-sampai dah Masjid Negeri dah daftar lah, habis dah daftar lah. Daripada Aistin daftar, siapa daftar, dia dapat lah. Tapi kalau dah daftar, dah mungkin nama dah ada dulu, ya, penuh, tak dapat lagi lah. Ada masjid pula, first come, first serve. Siapa yang dapat datang dulu, dia dapat. Itu kena beratur pula. Dan kita ni warga mahal kan, tak payah beratur, ya, tak nak terberak, terpencing, ya, duduk rumah sembahyang, dapat pahala juga. Ya, kita duduk rumah tu pasal bukan kehendak kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kehendak kita, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau ada peluang kita sengaja tak nak, itu lain. Ya, tapi memang susah nak dapat peluang. Tak apalah, ya, sabarlah kita, kerana itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit sebanyak Allah, tuan-tuan, berkenaan dengan COVID-19 ni. Kita doalah kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah Taala angkatlah, ya, semuanya ujian-ujian bala, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, banyak hikmahnya, ya, terlalu banyak hikmah. Ya, saya duduk di rumah dengan keluarga saya ramai, anak cucu ada dalam satu rumah tu, bulan puasa tu 20 orang. Dapat berjemaah 20 orang, tuan, tiap-tiap malam bulan puasa sampai sekarang ni. Ya, jadi bila dapat jemaah ni, rasa sayang nak tinggal ke rumah dah pula. Bukannya sayang apa, tuan, pasal bila kita ada, jadi jemaah tu urus. Tiap-tiap waktu jemaah tu urus. Anak cucu tak boleh lari. Walaupun saya terpaksa tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu bentang sajadah. Kalau harapkan dia orang, tak ada, tuan-tuan, kita lah bentang semua sajadah. Ya, kita tunggu.
dapat kita zikir lepas subuh, tenang, tak ada kerja-kerja, dapat baca yasin, tiap-tiap subuh dapat baca yasin, baca wirid 10 bersama keluarga. Lepas asar dapat baca mak surat ramai-ramai. Lepas maghrib dapat baca Li'ilafi Quraisy untuk elakkan, minta elak daripada virus ni. Ya. Jadi bila kita tak ada, tabur tuan-tuan. Kita pergi surau pun tak dapat nak wirid dah. Ya. Lepas habis pun kena halau. Jangan tunggu-tunggu lagi, balik-balik. Jadi sayang rasanya. Tapi nak buat macam mana kan, ya? Kita lebih afdal sembahyang kat surau. Ya, sembahyang berjamaah. Kan? Jadi tak apalah. Banyak hikmah ni. Ya, kadang-kadang yang kita tak nampak dia punya hikmah dia. Baik tuan-tuan sekalian, kita masih lagi bincangkan dalam bab fiqh ni, dan kitab yang kita baca ialah Hidamah Penuntut. Kita masih lagi bincangkan berkenaan dengan bahagian najis, ya, bahagian najis. Kita dah sampai penghujung bahagian najis ini. Kita berhenti dulu 30 bulan 2, ya. 20 bulan 2, 20 bulan 2, ya. Bulan 3 tak dapat pasal kita bermula apa ni PKP, ya. Kita jauhi muka surat 12, kitab Rumi ke surat apa tu? Ya. 4. Muka surat 4, ya, Arak. Dia bermula daripada paragraf itu arak. Dah jumpa tak? Bahagian najis nombor 1, nombor 2, nombor 3. 1, 2, 3 tu alif batal tu arak. Ada jumpa? Ada? Muka surat 4, ya? Ada jumpa tuan-tuan? Muka surat 4 tu arak. Ada, ya? Muka surat 4. Arak apabila telah jadi cuka dengan sendirinya hukumnya suci. Dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Dia arak tu dia ada yang daripada anggur. Kalau daripada benda-benda yang najis tak termasuk dalam perbincangan ni. Ya, tapi kalau dia daripada benda yang suci macam anggur, ya, atau apple ke buah-buahan ni, ya, dia arak lah, memang arak. Kalau minum mabuk. Tetapi dia akan boleh jadi cuka. Ya, dia akan boleh jadi cuka. Kalau dia jadi cuka, maka halal lah kita makan. Ya, halal lah kita buat masak lauk atau apa-apa lah, ya, kita nak gunakan untuk makan. Tapi syarat dia suci dengan sendirinya, tidak dicampurkan dengan benda-benda yang lain. Ya, kalau dicampurkan dengan benda-benda lain menyebabkan dia suci, tak suci juga dia. Ya, ataupun campur dengan benda lain jadi cuka, maka dia tetap haram dimakan. Ya, yang dikatakan dekat sini, katakanlah dia dari perahan anggur. Ya, kalau perahan anggur gini-gini jadi arak. Ya, jadi haram. Tiba-tiba dia bertukar jadi cuka dengan sendirinya, halal kita makan. Macam tu, ya. Jika ada benda lain dalamnya, nescaya tidak suci. Kalau ada benda lain kita masukkan, tak sucilah dia. Tetap najis. Apabila suci cuka yang telah bertukar daripada arak itu, maka tempatnya ikut samalah suci. Ya, tempatnya maksudnya botol itu lah, botol arak tu. Ya, macam ni katakanlah, ni arak ni dalam botol ataupun arak tu dalam gelas. Ya. Jadi kalau dia belum jadi cuka masih arak, maka air arak itu jadi haram. Dan kalau kita buangkan, gelas ini jadi najis. Ya, jadi kalau kita nak gunakan gelas ni kena basuh dulu. Ya, kena basuh air mutlak. Ya, tapi tiba-tiba arak ini jadi cuka. Bila arak jadi cuka, arak itu pun tidak najis. Kalau kita buang arak tu, buang arak pula. Kalau kita buang cuka tu, maka ini tak perlu kita basuh dengan air mutlak. Kalau kita nak menggunakan gelas ini.
Pasal apa? Pasal arak tu dah jadi cuka. Maka gelas ini pun tidak najis. Begitu, itu maksud. Ya. Peringatan. Cara-cara membasuh. Ini jaga tuan-tuan. Ini SOP pula. Ya. Ini kita bincang-bincang SOP. Ya. Bincang SOP. Cara-cara membasuh tetap yang kena najis. Yang diiktiraf oleh syarak. Ya, apa sajalah. Botol ke, gelas ke, pinggan mangkuk ke, pakaian ke, badan kita ke. Ya, yang kena najis ini macam mana cara kita nak menyucikan. Bukan untuk membersihkan. Ya, kalau kotor, dia punya istilah membersihkan. Ya, kalau kotor istilah dia bersihkan. Tetapi kalau najis bukan bersihkan, sucikan. Ya, naklah sucikan najis. Kalau kotor naklah bersihkan kekotoran. Jadi macam mana kita nak suci apa saja yang kena najis, yang diiktiraf oleh syarak ataupun syarak mengatakan itu najis? Ialah dengan dicucur atau dijuruskan air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Ya, orang sebelah utara kata, ini orang sebelah utara, ya, air lalu. Betul ke utara kata air lalu? Air lalu, air lalu pula, ya. Air lalu. Jadi katakanlah macam ni, ya, ini kena najis ni, kena najis pakaian kita ke apa sebagainya, ya, kalau kita celup, ya, celup, ya, ataupun air tu masuk dalam besin, air masuk dalam air getah masuk ataupun air paip masuk dalam besin tu, ya, kita pun kuncah-kuncah tuan-tuan, buat begini, habis dah najis, tak ada najis lagi. Ya, itu tidak suci. Ya, pasal tak kena dia punya SOP dia. Ya. Standard of procedure dia tak kena tuan-tuan. Dalam membasuh najis ada dekat prosedur dia. Ya. Jadi kena cucurkan air. Ya, kita dah buang najis sudah sebagainya, katakanlah kita dah gosok apa semuanya, dah sabun lah, berus semuanya, last sekali cucurkan air. Lalukan air. Ya, lalukan air. Ya, sampai sabun itu habis. Kalau sabun tak habis, tak suci lagi pasal bukan air mutlak. Ya, air yang bercampur sabun. Ya. Jadi pastikan bila kita cucurkan tu, ya, jangan lagi ada sabun. Jadi untuk menyucikan itu supaya tak ada sabun senang macam inilah tuan-tuan. Kita dah berberus semua dah, air najis dah tak ada, benda najis dah tak ada. Ya, kita nak buang sabun tu, kita boleh celupkan dalam mesin tu. Celup dah tak ada lagi sabun. Baru cucurkan. Jadi tak adalah banyak guna air. Ya. Itu teknikal lah, ya, kita kena pandai lah teknikal supaya tak membuang air. Ya, dah habis kita kuncah-kuncahkan dalam mesin tu, dah tak ada, dah pastikan tak ada sabun lagi. Baru kita cucurkan air mutlak. Jadi tak banyak dah gunakan air. Ya. Sekali, dua kali dah selesai. Tapi kalau nak jimat lagi, katakanlah kat sini kena najis, tak usahlah basuh semua tuan-tuan. Ya. Sini kena najis, kita masukkan dalam besin, masukkan dengan pakaian lain, habis pakaian lain kena najis. Ya. Jadi kita air paip tu kita kenakan sampai dah tak ada lagi dah bau rasa warna, baru masuk dalam besin. Itu tak payah nak cucur lagi. Pasal pakaian itu memang tak ada najis. Tapi kalau pakaian tak ada najis, tak payah tuan-tuan nak cucur air. Katakanlah semua pakaian tak ada najis. Ya, tuan-tuan boleh masuk dalam mesin basuh tu, basuhlah sampai habis. Ataupun kita masuk dalam besin, ya, kita apa kan, kita cucurkan air masuk dalam ni, kita buka kan, nampak bersih. Ya, kita sudah ya. Kalau ada najis, ya, mesti dicucurkan air, lalukan air. Itu masuk. Ya.
Tapi mesin basuh, tuan-tuan, saya lupa dia punya apa. Kita ada keluarkan fatwa ni. Kita ada panduan dia. Ya. Ustaz Hidayat boleh ambil dia punya panduan, dia punya apa tu. Ada dekat Jabatan Mufti. Ya, mesin basuh yang fully automatic. Ya. Saya tak ingat dia punya macam mana. Saya tak ingat saya masuk mesyuarat tu. Ya. Kita masukkan pakaian, masukkan air. Jangan masuk air dulu, baru kemudian. Ada cara dia tu. Ya. Nanti Ustaz Hidayat nanti dia akan ambil dia punya template dia. Ya. Tuan-tuan boleh tengok template dia tu, ikut cara dia tu. Jadi kalau ada najis pun pakaian itu akan jadi suci. Masa zaman Datuk Ishak Barum dulu, mesin basuh tidak suci. Ya, kalau kita gunakan mesin basuh, kalau ada pakaian bernajis, pakaian tidak suci. Ya, jadi yang terbaru ni kita cari dalam kitab. Ya, ada bincangkan berkenaan dengan mesin basuh. Ya, yang fully automatic. Jadi tak perlulah kita nak cucur lagi. Ya, bila kita dah masuk dalam tu, walaupun ada najis, tunggu dia kering je, terus sidai. Tapi sebelum tuan-tuan tengok tu, ambil pamphlet dulu, kita tengok panduan ni macam mana cara kita nak masukkan pakaian tu bila masa. Sama ada pakaian dulu ke air dulu. Ya. InsyaAllah. Meskipun sekali lalu. Jadi maknanya saya katakan tadi, kita dah buang najis, kita berberus, kita kuncahkan sampai dah tak ada sabun, kemudian kita lalukan sekali air, dah cukup dah. Ya, lalukan air mutlak, dah cukup dah. Sama juga macam membasuh ikan. Basuh ikan, basuh ayam, basuh daging, ini penting lah ni. Ya, ni biasanya kaum ibu lah. Ya, biasa kaum ibu. Ni kalau bapak jangan pula, ini bukan kerja kami ni, ini bapak tu orang perempuan tahu ni. Ya, kita dah tuan-tuan, kita lah mengajar anak isteri kita. Ya, kalau dia tak tahu, kita yang mengajar dia. Kalau yang berdarah lah, ayam, ikan, daging, saudara, ya, makanan yang berdarah ni. Termasuklah sayur-sayur. Kadang-kadang sayur tu disiram dengan air kencing lah, macam-macam lah tuan-tuan, kita pun tak tahu. Ya, jadi macam mana buat? Ya, nak basuh dia tu supaya dia jadi suci. Ikan tu berdarah tu. Ya, jadi kita nak basuh dia, nak sucikan dia sampai ikan itu tidak dia nak najis ataupun daging dan sebagainya. Cara dia yang pertama sekali, kita boleh potong-potong berdarah tu, kita masuk dalam besin kan. Okay, masuk dalam besin, kita buanglah dengan lekat-lekat darah apa semua yang lemak-lemak tu, buang semua. Ya. Lepas tu kita buangkan air tu, kita masuk air baru. Ya, masuk air baru, kita masukkan balik. Masuk balik, kita pun, kalau sikit senang lah tuan. Masukkan balik, kita pun apa kan, nampak dah putih dah. Ya, dah putih, tak ada darah lagi. Lepas tu baru kita cucurkan air. Ya, ambil kalau ada tapis tu, ya, air besar sikit tuan, kita cucurkan air tu. Ya, air lalu tu kita buat gini-gini. Kita dah yakin kena semua tu, dah jadi suci dah dia. Ya. Kadang-kadang dia bersih tetapi tak suci. Ya, macam ada orang dia masuk dalam besin, dia masukkan air paip. Air tu keluar kan? Air keluar kan? Ya, dia pun buat apa semua. Memang bersih kan? Memang bersih tetapi tak suci. Kalau tak suci, maknanya kalau kita makan, maknanya kita makan najis. Ya. Bila makan najis, berat sangat kita nak buat ibadat tuan-tuan. Ya. Kalau kuliah maghrib ni lebih lepas isyak kan, dia pun marah. Itu hati dah makan najis dah tu. Ya. Kalau Pak Imam baca panjang sikit, jelakor Pak Imam ni kata. Itu dah makan najis dah tu tuan-tuan. Ya. Jadi hati kita jadi kotor. Dah jadi darah daging.
Memang ikan tu bersih, tetapi tak suci. Pasal apa? Pasal kita tak lalukan air mutlak. Ya, ini bukan kecil-kecil punya hal, tuan-tuan. Ini besar, ini hukum. Ya, itu sebabnya kita kena wajib belajar fardu ain tu ni. Tak kedai pun Allah alam, tuan-tuan. Ya, yang kita makan kat kedai tu. Tapi kita ni, bagi kita orang awam ni, kita tengok yang niaga tu orang Islam, kita baik sangka je lah. Tapi kalau hukum tasawuf, kita kena siasat. Oh, dapat ikan kat mana, oh basuh macam mana, itu hukum tasawuf. Ya, tapi kalau kita orang awam ni, ya, makannya lah, tuan-tuan. Ya, itu sebabnya hati kita ni jadi apa kan, pasal banyak makanan-makanan yang subahah, ya, apatah lagi yang haram itu masuk jadi darah daging kita. Kita mengantuk, tuan-tuan. Macam ini kita mengantuk kan. Cuba kita tengok handphone ni, tak mengantuk, nampak? Tengok handphone, tak ada. Saya tak tengok, tak nampak orang tengok handphone mengantuk. Tapi dia baca Quran dah mengantuk dah. Baru baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak baca bismillah dah mengantuk dah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tengok handphone berjam-jam tak mengantuk. Nampak? Ya. Pasal hati kita dah kotor, makan macam-macam yang syubhah, yang haram masuk. Bukan kita makan babi kan, tuan. Kita makan ikan ataupun ayam daging tu basuhnya tak ikut apa yang dikehendaki oleh syarak. Jadi akhirnya dia tidak suci. Dia bersih saja, tetapi dia tak suci. Ya. Tengok ya. Dia kata, jika tidak diperbuat begitu, jika tidak dilalukan air, ya, yang kena najis tadi kita tak lalukan air, umpama dicelupkan benda yang kena najis itu ke dalam air yang sedikit, seperti dalam besin atau periuk yang telah ada air menanti dalamnya, walaupun air itu mutlak, termasukkan dalam ni, air itu memang daripada paip. Daripada paip. Air itu mutlak lah. Kita masukkan pakaian ke ataupun ayam, daging ke, ikan ke yang berdarah tu. Kemudian dia kata, walau beberapa kali celup sekalipun, celup, buang air, celup balik, buang air, celup balik, hukumnya tidak suci juga. Ya, dia hanya bersih saja, bukan suci. Ya, kerana mesti dilalukan air juga. Macam mana pun akhirnya mesti kita lalukan air juga. Baru dia jadi suci. Ya. Hal ini mustahab diambil perhatian kerana banyak berlaku di kedai-kedai makan dan di warung-warung dan sebagainya, orang membasuh daging yang berdarah atau ikan atau sebagainya pakai celup-celup sahaja. Ini cakap bukan cakap buku ni kan. Bukan cakap buku, cakap mulut. Ya, dia cakap dalam ni, dia cakap mulut. Pakai celup je. Celup, lepas tu dah. Maka dia hanya bersih tetapi tidak suci. Sudah faham ke? Boleh? Ya. Kita buang air, katakanlah kita buang lautan ni, masuk dalam besin, kita masuk dalam pakaian ataupun ikan. Ya, lepas tu kita masukkan air. Lepas tu kita harapkan untuk bersihkan dia. Buang lagi air. Ya. Nanti air baru tak jadi. Dia mesti cucukkan air juga. Ya, mesti cucukkan air di sini. Air tu lalu sini. Ya, kita kena angkat dia, lalukan air di sini. Ataupun dalam tapis, masuk dalam tapis ni, dalam tapis tadi berlubang kan. Ya. Hanya ada air paip tu kita buat begini aja. Kena semua tu, cukuplah. Ataupun dalam tapis ni kita ambil
Tebok, gayung, air mutlak, air daripada paip tu, air, ya, cuba jerukkan situ. Cukup sekali. Ya. Tapi syaratnya dah bersih lah. Dah bersih betul-betul, ambil air dan gayung tu, kalau sikit lah tuan-tuan. Wallah alam. Kalau catering ni tak tahu tuan-tuan, daging banyak macam mana dia buat. Ya. Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab dia. Itu tak apa. Tak apa. Ya. Daging pun sama juga. Ya. Daging ni kalau kita potong-potong kan. Ya. Katakanlah seketul macam ni, seketul kan. Ataupun kecil lagi. Terbasuh lah kan, basuh. Dalam tu ada darah tu. Dalam daging yang tak potong tu ada darah tu. Itu tak ambil, tidak diambil kira lah. Ya. Kalau diambil kira, kena hancur ke daging tu kan. Ya. Pasal dalam tu ada darah. Tak apa ya. Berat lagi tu ya. Tak dapat makan daging hancur je lah. Ya. Jadi burger. Ya. Dalam tu tidak ada ambil kira. Ya, kita potong yang luar tu je yang kita kena sucikan. Ya. Itu maksud. Boleh tuan-tuan, ada apa problem dalam hal ni. Okey. Ini amat pentinglah ya kita mengetahui ini. Baik, kita dah selesai membincangkan najis. Ya, dan cara kita nak menyucikan najis. Pasal ada tiga najis ya. Pertama najis mukhaffafah, najis ringan, macam mana kita sucikan dah selesai. Najis mutawassithah, najis sederhana dan kita sucikan, dan najis mughalazah, najis berat. Kita dah bincang habis. Ya. Kalau ada masalah kita boleh bincang, insya-Allah. Ya. Dekat sungai tak payah. Ya. Ataupun dekat air yang lebih 2 kolah. Ya, kalau air yang lebih 2 kolah, ya, macam ni lebih 2 kolah ni. Ya, pasal 2 kolah ini lebih kurang 1,5 ya. Ya, 1,5 aja dah cukup 2 kolah dah. Ya, kalau macam ini air penuh, ya, ikan yang berdarah tadi kita celup-celup kat sini dan air ni pun tak berubah, langsung tak berubah apa-apa. Boleh tak payah situ. Ya, kalau dekat sungai lagi lah ya, kita dah bersih-bersih, celup je sekali air tu lalu tu dah angkat. Tak payah cucur lagi lah. Tak halal apa dia? Makanan halal tu apa contoh dia? Kalau ayam, kalau daging dia cok halal tu maknanya sembelihannya tu ikut syarak. Tapi nak menyucikan darahnya tu tetap sama. Ya, pasal dia masih lagi berdarah. Kan ya, walaupun disembelih elok ya, tapi dia tetap berdarah juga. Ya, asalkan bernajis saja, ya, maka kalau air yang sedikit kena cucur. Tapi kalau air banyak, kolam surau kita besar tuan-tuan ya, 12 kali 12. Ya. Kita celup dalam tu daging tak apa. Tapi syaratnya air itu tidak berubah warna dia, rasa dia, bau dia. Kalau air itu berubah, air itu sendiri jadi najis pula. Ya, air itu jadi najis pula. Kalau air itu berubah. Kalau kapet ya, saya ada bagi khusus pada masjid negeri, kepada cleaner masjid negeri. Kalau kapet tu kita gunakan apa ni dry cleaner tu. Ya, kita jirus sedut cepat. Ya. Kalau tidak macam mana nak buat tuan? Kena potong pula kan. Ya. Jadi kita dah bersih dah, kita dah katakanlah kencing ke.
ya, atau kena tahi sebagainya, kita pun ambil dia punya ain benda tu, dah bersih betul-betul, kita lap beberapa kali sampai dah tak ada bau lagi, lap dengan sabun dan sebagainya, sampai dah tak ada bau lagi, ya, kita jurus air mutlak, kita terus sedut sampai dah tak ada sabun lagi. Kalau kita jurus sekali ada sabun tak boleh, tak suci. Dan sabun itu tak mutlak. Ya, jadi jurus sedut sampai dah tak ada sabun, jurus kali akhir sedut. Jadi dia suci lah. Ya, itu cara dia. Kalau dulu kita kat kampung senang kan, lantai kita papan, ya, senang je, jurus je, dia merosap, ada berlubang pula tu, ya, lantai kita berlubang, ya. Dulu tak ada orang mengintai, ada juga orang mengintai dulu kan, ya. Jadi senang tuan-tuan, ya, jurus je, dia keluar kat lubang bawah tu, dia berlubang panjang. Okay. Apa dia? Air nira tu okey. Ya, asalkan dia jangan jadi arak adalah. Ya. Saya pun tak tahu kalau macam mana dia jadi arak ke, tak jadi arak ke, ya. Dia kena buat test lah, ya, konten alkohol dia pun kan. Ya. Saya pun tak tahu, pasal saya pun tak pernah minum air nira ni, tengok-tengok lalu je, ya. Jadi kalau dia dikaji buat kajian jadi arak, jadi haram lah, ya. Sama macam arak jadi suka je lah. Arak jadi suka jadi arak balik, macam tu. Tadi saya pun tak tahu macam mana dia arak tu jadi suka. Kita tak buat kajian kan. Tapi hukum dia, kalau nira tu jadi arak, dia haram. Ya? Kalau bertukar balik jadi nira, jadi halal balik. Tetapi macam mana kita nak cam dia tu jadi, kan? Itu je lah. Tapi hukum dia situ. Tapi syarat dia, kalau nira tu jadi arak jadi nira balik, jangan kerana dicampurkan dengan benda lain. Dia semula jadi. Itu tak masalah. Kalau dia semula jadi. Soalan kan? Kita PKP ni tak boleh, isyak kena berhenti, kena tangkap lah kan. Arahan jabatan lah, dia suruh, isyak kena berhenti. Okey, tak ada? Tak ada. InsyaAllah akan datang, kita bincang pula bersugi. Bersugi pun, bergosok gigi pun ada dia punya peraturan syarak, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayak waj'alna min sa'ati ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.